Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syarah li sadri. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk konun jenayah kita pada malam ni ialah berkenaan dengan hukuman yang diperuntukkan di dalam undang-undang hudud. Apakah itu akan menyebabkan terhalangnya hukuman di hari akhirat? Pada malam ni kita akan bincang berkenaan dengan perbincangan para ulama, perbahasan di kalangan para ulama tentang hukuman-hukuman di atas dunia. Hukuman atas dunia ni sebagaimana yang kita belajar sebelum ini, nanti kita akan tengok beberapa contoh hukuman di atas dunia. Ada hukuman atas dunia itu adalah hukuman hudud, kan? Ada juga yang kita belajar hukuman atas dunia itu adalah ta'zir. Ta'zir maksudnya hukuman yang diberikan oleh syarak untuk ditentukan bentuk dan kadar hukuman kepada pemerintah. Kan kerajaan yang tentukan, Quran dan hadis tak tentukan apa-apa. Tidak dibataskan bentuk dan kadar hukuman. Jadi kita akan lihat bagaimana perbincangan di kalangan para ulama tentang apakah hukuman atas dunia ini kalau kita laksanakan ke atas orang yang melakukan dosa yang tertentu, sama ada hukuman itu hudud ataupun ta'zir, apakah akan menyebabkan terhalangnya azab di akhirat. Maksudnya kalau dah kena hukum atas dunia, apakah di kubur nanti dah tak kena dah? Apakah di padang mahsyar nanti dah tak ada dah azab pasal dosa tersebut? Dan juga tak ada dah azab ataupun hukuman di hari akhirat nanti selepas telah dikenakan hukuman atas dunia. Jadi itu yang kita akan bincang pada malam ni. Maka sebagai contoh-contoh yang kita boleh lihat pada malam ni, tuan-tuan, bagi sesiapa yang bawa kitab Qanun Jenayah Syariah, kita boleh lihat beberapa contoh. Yang pertamanya, kalau kita lihat dalam bab zina itu, bermula pada muka surat 26, kan? Bermula pada muka surat 26, firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali sebat. Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan. Jangan rasa kesian kepada kedua-duanya dalam menjalankan hukum agama Allah, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maksudnya kalau kita betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, jangan teragak-agak lah, jangan keberatan, jangan dengan sebab kita kesian dekat dia tu. Kesian tu tak apa kalau setakat kesian, tapi kesian menyebabkan kita tidak melaksanakan hukuman ke atas dia. Yang tu tak boleh. Dan hendaklah disaksikan hukuman siksaan itu yang dikenakan kepada mereka oleh sekumpulan daripada orang-orang yang beriman. Bukan sahaja di rotan, tapi hendaklah hukuman itu dipertontonkan, kan, dipertontonkan kepada sekumpulan daripada orang-orang yang beriman. Kalau tuan-tuan tengok footnote tu, nota kaki, penulis kitab kita ni dia kata hukuman yang disebutkan dalam surah An-Nur ayat yang kedua ini adalah secara umum, tetapi dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan satu persatu hukumannya, mana dalam hadis lebih detail. Dalam Quran dia ringkas, dia umum, dia ringkas, tapi nak lebih spesifik ada dalam hadis. Baik, iaitu jikalau lelaki atau perempuan yang berzina itu pernah menikmati persetubuhan yang halal, maka hukuman bagi tiap-tiap seorang di antaranya ialah direjam. Kan? Siapa yang dia pernah berkahwin tetapi dia masih berzina, hukuman dia ialah rejam. Rejam ni maksudnya hukuman mati lah, kan, hukuman mati. Tapi yang kita belajar sebelum ni, contohnya hadis Ma'iz, kan, Ma'iz yang kita belajar pasal hadis Ghamidiyah, itu antara contoh perbahasan di kalangan para ulama yang menunjukkan bahawa bagi sesiapa yang terlibat dengan zina, dia diam je, kan, jangan pergi mengaku kepada pemerintah. Kalau dia benar-benar ingin bertaubat, dia duduk diam-diam, kan, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu yang heboh bila orang bincang pasal kisah suami isteri doktor tu, kan, bila suami isteri dia jumpa, suami dia curang kepada dia, maka dia masukkan dalam Facebook. Dengan orang perempuan ni tuan-tuan jangan buat main. Dia tak peduli, kan, tuan-tuan hakim ke kan, tuan-tuan doktor ke, tuan-tuan menteri besar ke, perdana menteri ke, dia tak kira, kan. Orang perempuan dia walaupun dia nampak lemah, dia takut tikus dia takut lipas, tapi dengan suami dia panglima tentera pun dia tak heran kan, suami dia tu imam pun dia tak heran. Saya dah cerita banyak kali, kan, kepada tuan-tuan pengalaman saya dia handle kes di mahkamah. Banyaklah, kan, isteri tu imam, bila pergi mahkamah, bila saya kata dekat dia ni dalam mahkamah, kan, saya bagi tahu dekat dia, bukankah suami puan ni imam, orang baik, kan, orang baik, dihormati oleh masyarakat. Dia kata, imam apa? Dia kata subuh pun tak semayang. Dia bagi ayat tu. Dia bagi ayat tu. Yang tu imam duduk sebelah saya ni, dia tu imam tu anak guam saya. Dia cuik saya. Dia kata, ustaz, jangan percaya, dia kata. Tu imam tu kata kat saya, jangan percaya. Tuan-tuan, saya percaya ke saya tak percaya ke irrelevant. Dia tak relevan. Damage has been done. Orang putih kata, damage has been done. Habis dah, rosak dah. Kan, rosak dah. Bila isteri tu imam kata lagu tu dalam mahkamah, orang kat belakang 50 orang, 100 orang dalam dewan mahkamah tu, biasa dia akan kata apa? Dia kata dalam 10 cerita takkan tak ada satu yang betul. Dia bagi ayat tu sudah. Kan? Jadi hati-hati tuan-tuan dengan isteri, kan. Dia tak heran tuan-tuan hakim ke apa, dia tak heran. Apa ni, saya pernah cerita, kan, kepada tuan-tuan, isteri hakim dia tahu hakim tu kahwin siam,
Kan, dia tahu hakim tu kahwin siam, dia pergi dekat mahkamah, dia kata, "Woi, jantan tak guna, turun." Dia panggil kat tu hakim. Tu hakim tu polis pun takut. Kan? Polis pun hormat, bukan takutlah, hormat. Kita semua hormat hakim. Tapi isteri hakim dia tak hormat suami dia. Sebab tu tuan-tuan nak kahwin 2 ke 3 ke, kena fikir banyak kali lah. Orang perempuan jangan marah, saya melawak ya. Saya melawak, tak mau bagi mengantuk. Baik. Jadi berbalik kepada cerita kita ini, bagi sesiapa yang terlibat dengan zina, maka hukuman dia adalah rejam kalau dia sudah berkahwin. Baik. Sebaliknya, jikalau mereka belum pernah merasai kenikmatan persetubuhan, maka hukumannya ialah disebat 100 kali sebat dan dibuang negeri. Yang ni yang kita belajar, kan? Yang kita belajar dalam Qanun Jenayah Syariah ni, dalam kitab kita ni, tuan-tuan. Baik. Tapi dalam kitab kita ni dia tak ceritalah secara detail azab di hari akhirat. Sebab fokus kita lebih kepada undang-undang. Kan? Fokus kitab kita ni lebih kepada undang-undang. Kalau tuan-tuan tengok sambungan dalam kitab kita muka surat 26 tu, dia sebut dalam kitab I'anatul Talibin. Kan? I'anatul Talibin ni kitab yang dianggap dan diterima sebagai kitab antara kitab yang diterima sebagai qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita di mahkamah pun antara rujukan biasalah, yang rujukan biasa antaranya I'anatul Talibin. Dia kata lelaki atau perempuan yang melakukan zina muhsan. Zina muhsan ni kita dah mengaji kan, orang yang telah berkahwin, itu zina muhsan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam perkara 16 kurungan 1 Roman itu, wajib dikenakan ke atas mereka hukuman had rejam, iaitu dibaling dengan batu yang sederhana besarnya hingga mati. Kemudian dalam kitab Kifayatul Akhyar, itu muka surat 27, Kifayatul Akhyar, dia kata lelaki atau perempuan yang melakukan zina ghairu muhsan, mana dia belum kahwin, sebagaimana yang dinyatakan dalam perkara 2 Roman, wajib dikenakan ke atas mereka hukuman sebat 100 kali sebat dan buang negeri selama setahun. Baik, jadi ini antara persoalan yang orang tanya. Bila dah buang negeri selama setahun, dah kena rotan, kena sebat 100 kali, dah mengaku dah apa semua, dah kena rotan, dah kena buang negeri, maka apakah orang yang berzina ni dia masih dikenakan azab dalam kubur? Kan? Apakah mereka ini masih dikenakan azab di padang mahsyar? Apakah mereka ini masih dikenakan azab dalam neraka dengan sebab dosa zina mereka? Jadi ini antara perbahasan yang kita akan fokus pada malam ni. Baik, yang tidak ada dalam kitab kita ni, saya tambah sikit tuan-tuan sekalian, yang ni tidak ada dalam kitab kita, iaitu hukuman bagi orang yang berzina, yang mana hukuman ni berlaku di akhirat. Ini yang kita nak tahu juga, kan? Yang tadi kita cerita pasal rejam dengan batu tu, stoning to death, rejam dengan batu sampai mati itu atas dunia. Itu pun kalau kerajaan melaksanakan undang-undang itu. Tapi kita di Malaysia ni, termasuk di Kedah kita ni, kita tak ada undang-undang itu. Kalau tuan-tuan mengaku sekalipun, tuan-tuan mengaku pergi mahkamah syariah sekalipun, hakim syar'i tidak ada kuasa, kan? Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tanya hakim syar'i yang mengajar tuan-tuan kat sini, kan? Tuan-tuan tanya dia. Dia pun akan bagi tahu dekat tuan-tuan, dia tak diberi authority, tak diberi kuasa untuk melaksanakan hukuman rejam dengan batu sampai mati. Dan bukan setakat nak rejam dengan batu sampai mati, sebat 100 kali pun tak ada kuasa, kan? Nak penjara selama setahun yang kita duk belajar tadi pun tak ada. Walaupun itu kitab mazhab Syafi'i, kan? Kita kata kita di Kedah ni, di Malaysia ni, kita mengamalkan mazhab Syafi'i, tapi dalam kitab I'anatul Talibin, walaupun disebut macam tu, dalam kitab Kifayatul Akhyar dia sebut macam tu, tapi amalan mahkamah syariah di Kedah, di Malaysia kita ni, tak ada bidang kuasa itu, kan? Kita tak diberi kuasa itu atas dunia. Baik, di akhirat pula, kan, Allah Subhanahu wa taala menyediakan, menjanjikan ataupun memberi gambaran kepada kita apakah bentuk azab
yang akan dikenakan kepada orang yang berzina. Jadi ini yang kita nak tahu, kan? Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan mimpi baginda kepada para sahabat, dan kita tahu bahawa mimpi Nabi adalah wahyu, kan? Mimpi Nabi bukan macam mimpi kita, kan? Mimpi kita ni ada dua kemungkinan, kan? Dia mungkin betul, dia mungkin tak betul. Dia mungkin mainan tidur, sebab kita siang hari duk buat macam-macam, dia terpengaruh masuk dalam tidur. Dia mungkin juga setan. Jadi itu kita orang biasa, kan? Kita orang biasa yang banyak dosa ni, itu kemungkinan dia. Tapi kita tak nafikan bahawa mimpi kita pun mungkin benar, kan? Mungkin benar. Bukan kata 100% tu bohong, bukan kata 100% mesti setan semua, tak juga, kan? Jadi mimpi kita orang biasa ni, dia ada pelbagai kemungkinan. Dia mungkin satu tanda, kan? Dia mungkin satu tanda yang tertentu. Dia mungkin juga pengaruh aktiviti seharian, mungkin juga daripada setan. Jadi tapi berbeza dengan Nabi, kan? Ru'yah sadiqah, kan? Ru'yah sadiqah, mimpi yang benar itu yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mimpi Nabi bertaraf wahyu, kan? Jadi Nabi menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dibawa oleh dua malaikat. Nabi dibawa oleh dua malaikat, malaikat Jibril alaihi salam, ataupun juga disebut Jibrail alaihi salam, dan juga malaikat Mikail, kan? Mikail. Pasal apa dua malaikat ni, Jibril dengan Mikail, bawa Nabi ni? Sebab Jibril dan Mikail bawa Nabi untuk tengok ragam manusia, untuk melihat ragam manusia, kan? Sehinggalah tiba ini dalam mimpi ni yang Nabi jumpa dengan malaikat ni, sehingga Nabi tiba di satu tempat. Tempat tu tuan-tuan, dia macam lubang, kan? Dia macam lubang, dan lubang dia tu macam tempat kita panggang, bakar roti tu, macam tu. Kalau kita atas dunia ni, kalau tempat lubang bakar apa, kambing ke apa ke, macam tu lah, dia ada lubang, kan? Apa yang tuan-tuan biasa makan tu, capati ke apa, saya tak tahulah, kan? Kalau tuan-tuan pergi ke negara Arab tu, dia ada tempat untuk dia bakar tu. Saya wallahu a'lam, siapa tak pandai lah nak cerita, tapi benda yang macam tu lah, kan? Tapi ni cerita dia yang Nabi mimpi, yang Nabi nampak macam mana wallahu a'lam, tapi gambarannya ialah tempat macam panggang roti, macam tu. Baik, yang mana tempat dia tu, atas dia tu sempit, bawah dia tu luas, kan? Atas tu dia sempit, bawah tu kalau tengok, bawah tu luas. Yang mana di bawahnya dinyalakan api, kan? Di bawahnya dinyalakan api. Yang mana ketika api itu, bila dia terbakar, api ni kan dia apa? Dia ada bunga dia punya marak dia tu, kan? Ada ketikanya api tu dekat dengan muka kita. Macam itulah lebih kurang gambarannya, kan? Yang diberitahu kepada kita, api tu ada ketikanya dia menghampiri, dia seolah-olah nak sambar muka kita, kan? Atau maka orang yang di dalam pun terangkat sama hingga hampir terkeluar daripadanya. Nabi nampak dalam tu orang yang kena seksa, dalam tu kena bakar. Api tu punya dahsyat tu, bila dia membakar tu, api tu naik ke atas, dia lambung sekali dengan orang. Oh, kita tak boleh bayang tuan-tuan, bagaimana azab yang dipertontonkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila api tu membakar, dia mengangkat sekali dengan orang tu, sehingga hampir terkeluar orang tu daripada tempat yang digambarkan seolah-olah macam tempat bakar roti tu. Dia punya lubang dia tu. Baik, maka apabila api tu dia marak, lepas tu dia macam nak padam tu, lepas tu orang yang kena seksa ni masuk pula ke bawah tu. Dia macam tu. Api bila dia membesar, dia naik ke atas, hampir terkeluar. Bila api tu kecil, dia turun ke bawah pula. Dia macam tu siksaan di dalamnya. Dan di dalam itu yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang lelaki dan ada orang perempuan, kan? Ada lelaki dan ada perempuan. Yang Nabi nampak lelaki tu tak pakai apa-apa, maknanya telanjang.
yang perempuan tu juga tak pakai apa-apa, telanjang juga, kan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa dia ni, kan, siapa mereka ini? Tengok lelaki dengan tak pakai apa-apa, dengan perempuan tak pakai apa-apa, dibakar dalam tu. Bila api tu membesar, terangkat orang tu sampai nak terkeluar daripada lubang tu. Bila api tu macam mengecil, dia macam jatuh balik ke bawah. Jadi Nabi tanya siapa orang itu, dan tapi tak dijawab oleh Jibril, dan Mikail pun tidak jawab soalan daripada Nabi. Hingga akhirnya pergilah ke tempat-tempat lain. Jibril dengan Mikail bawa Nabi ni pergi ke tempat lain, sehingga akhirnya Jibril alaihissalam bagi tahu kepada Nabi. Jibril kata, yang engkau tengok tadi, mereka itu adalah para penzina. Mereka itu adalah para penzina. Jadi itu adalah hukuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang macam tu. Jadi ini timbul persoalan. Adakah hukuman yang macam ni masih dikenakan kepada orang yang telah pun dihukum atas dunia, atau macam mana? Maka sebahagian ulama mengatakan bahawa hukuman ini di hari akhirat adalah disediakan kepada orang yang belum bertaubat. Yang belum bertaubat. Siapa yang bertaubat dengan taubat nasuha, kan, yang kita baca dalam Quran tu, kan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, kan, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Allah Ta'ala bagi berita gembira kepada kita, tuan-tuan. Allah Ta'ala ni, kalau tuan-tuan tengok metodologi, kan, manhaj dalam agama kita ni pasal dosa ni, tuan-tuan tengok, dia balance. Dari satu sudut, tuan-tuan boleh tengok dia punya ancaman hukuman tu dahsyat, bersesuaian dengan dahsyatnya maksiat yang dilakukan oleh manusia. Tuan-tuan tak payah ceritalah, kita sebagai suami ataupun kita sebagai isteri, kalau kita tahu pasangan kita berzina, curang kepada kita, hati kita rasa macam mana? Hati kita rasa macam mana? Tak payah berzina, tuan-tuan, tak payah berzina. Kalau suami kahwin lain pun, isteri rasa macam mana? Isteri kat belakang rasa macam mana? Semua pakai tunduk ni, usah kata kat aku ke apa. Kan? Saya duk biasa handle case, tuan-tuan sekalian. Saya biasa handle case. Saya tahu sangat orang perempuan, kebanyakan, bukan semua, tapi kebanyakan, dia mai jumpa saya, dia kata apa? Ustaz, kalau betul suami saya kahwin seorang lagi, saya tak mau dah kat dia. Dia bagi ayat tu je. Pilah rumah perempuan tu. Setengah tu yang dahsyat lagi, pilah rumah betina tu. Dia bagi betina tu. Pilah, dia kata, saya tak mau dah. Kan? Itu hak kahwin. Hak berzina, tuan-tuan, lagilah. Kan? Yang berzina, tak mau. Orang lelaki, cuba tuan-tuan tengok, orang lelaki. Tak payah kita cakap pasal orang Melayu. Orang putih yang kita kata pergaulan bebas ni, dia tak kisah dengan siapa-siapa pun. Saya belajar undang-undang di universiti, tuan-tuan, kita belajar kes tentang provocation. Macam mana suami bunuh lelaki yang bersama dengan isteri dia dengan senapang. Dia claim provocation. Sebab apa? Sebab dia diprovoke oleh orang tu. Sebab orang tu berzina dengan isteri dia. Padahal dia orang putih. Orang putih ni tuan-tuan tahulah pakai macam mana, kan? Pakai dengan tuan-tuan lebih tahulah orang putih pakai macam mana. Kita nak cerita pun kita tak tergamak dalam masjid kita yang mulia ini. Tapi nak ceritanya orang putih yang begitu bebas, orang putih yang begitu pakai yang mendedahkan, kan, revealing terlalu terdedah, menjolok mata. Tapi mereka pun, tuan-tuan, tengok ada orang berzina dengan isteri dia, dia bunuh, dia tak boleh terima. Jadi kalau kita tengok benda-benda yang macam ni, tuan-tuan sekalian, atas dunia ni, kan, hukuman tu tengok. Kalau yang belum kahwin, yang kita belajar tadi, rotan, kan, sebat 100 kali, buang negeri ataupun penjara selama setahun, kan. Kalau orang yang dah kahwin, mereka hendaklah direjam dengan batu sampai mati. Itu pun kita dah ceritalah
nak sampai tahap rejam tu, kalau kita belajar hadis Ma'iz itu, sampai tahap dia mengaku dekat Nabi, inni zanaitu ya Rasulullah, inni zanaitu ya Rasulullah. Dia ulang-ulang, tapi Nabi fa'arada anhu, kan Nabi berpaling daripada dia. Jadi hukuman dia apa? Rejam dengan batu sampai mati. Nampak dahsyat. Di hari akhirat, tuan-tuan, di hari akhirat Allah Ta'ala janji apa dia? Hari akhirat, tengok, dalam api, lubang yang diumpamakan macam tempat bakar roti tu, dan kita tak boleh nak bayang lah bakar roti atas dunia tu, kita nampak macam tu, tapi ini bakar orang, kan? Orang tu pula perempuan dan lelaki, sebagaimana dia telanjang atas dunia, dia berzina, maka macam itulah keadaan dia diazab oleh Allah Ta'ala, dan dia punya bakar tu sampai tahap api tu mengangkat orang tu sampai ke atas. Punya dahsyat api yang menyeksa orang yang berzina. Itu di satu sudut dahsyatnya azab Allah. Tapi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala ni dia punya balance, kan? Dia punya rahmat dia, kasih dia kepada hamba dia, dia punya maha pengampun kepada hamba dia, sampai tahap macam mana? Apa-apa saja dosa yang dilakukan oleh hamba dia, tapi hamba dia taubat kepada dia, taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, Allah Ta'ala hapuskan semua dosa dia. Dosa tu dari satu sudut kita tengok menggerunkan, dia punya azab. Atas dunia pun dahsyat, ialah jangan batu, bukannya main-main. Kecuali orang yang belum kahwin dia rotan je, kan? Tapi yang dah kahwin rejam dengan batu sampai mati. Akhirat pula kita tengok yang kita baca ini, dibakar dan lubang tu dipanggang sebegitu rupa. Tapi Allah Ta'ala punya rahmat, dia punya kasih yang belas kepada hamba dia. Dia tahu hamba dia lemah dan mohon ampun kepada dia, dan dia taubat dengan taubat nasuha. Cuba tuan-tuan tengok, wa yukaffir ankum sayyiatikum, Allah Ta'ala hapuskan, padamkan kesalahan dia. Bagi tahulah bersama dosa sekalipun. Bagi tahulah berapa kali kamu melakukan dosa. Yang kita duduk mengaji hadis orang Bani Israel tu kan, 99 orang dia bunuh. Dia bagi cukup bagi 100 orang dia bunuh, tuan-tuan. 100 orang. Kita di Lunas ni, tuan-tuan, di Kedah ni, jahat-jahat kita seorang pun tak mati lagi, betul tak? Ke sini ada dah geng pembunuh, ada tak? Mana tahu, tengok muka baik kan, main masjid, main semayang masjid tu, baca Quran, kuliah, rupanya hitman kan, pembunuh upahan, mana tahu. Ya wallahu a'lam, kita tak tahu. Tapi ialah kita percaya kawan-kawan kita semua, sahabat-sahabat, jahat-jahat kita pun, tuan-tuan, dosa-dosa kita banyak ni pun tak pernah bunuh orang. Tak pernah bunuh orang. Alhamdulillah lah kan, alhamdulillah kan. Masya Allah, la quwwata illa billah. Semua ni nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Jahat-jahat kita pun sekali mungkinlah pernah lempang lempang siapa-siapa, adalah sekali dua kali kan, wallahu alam. Tapi poin yang penting yang saya nak cerita kepada tuan-tuan, Allah Ta'ala ni dari satu sudut dia cerita azab dia yang sangat dahsyat, kita dengar pun sangat menggerunkan, sangat menakutkan. Tapi pada masa yang sama kan, pada sudut yang lain, Allah Ta'ala bagi tahu dekat kita macam mana rahmat dia ni, macam mana dia kasih kepada hamba dia. Dahlah dia hapuskan semua kesalahan kita kan. Cerita Bani Israel tu, tuan-tuan sekalian, dia bunuh sampai 100 orang. 100 orang. Kita satu orang pun kita tak bunuh lagi. Tapi saya pernah jumpa lah, ada orang mengaji, dia selalu dia ikut kuliah saya kan, tapi dia mai jumpa saya, dia pernah cerita yang dia pernah bunuh orang. Takut saya dengar kan, oi, ada juga pembunuh mai jumpa aku kan, kan, dia pernah bunuh orang. Tapi bila bercara, dia tak adalah sampai kena gantung sampai mati, sebab kes tu dia adalah dia punya poin-poin dia menyebabkan dia terlepas daripada section 302 kanun keseksaan tu. Kalau dia kena section 302 tu, dia kena gantung sampai mati. Itu mandatory, tak ada pilihan. Dia cerita macam mana bila dia nak pergi bunuh orang tu, apa yang dia pakai kan, apa yang dia pakai, apa yang dia letak di tangan, di lengan dia, di perut dia, apa semua, sebab dah prepare dah dengan parang semua ni kan.
Rupa-rupanya ada juga yang mengaji dengan saya pembunuh. Kan? Tapi saya tanya dia, dah berapa orang dia bunuh? Kan? Dia kata seorang tu je lah. Kan? Seorang tu pun tuan-tuan kita rasa dosa tu, ya Allah, kan? Rasa besar sangat. Tapi ni 99, 100 orang bagi cukup. Tapi itu pun tuan-tuan Allah Ta'ala terima. Jadi kalau kita nak cakap dosa zina, dosa curi, dosa rompak dan sebagainya, dosa bunuh orang, apa saja dosa yang kita buat, bila kita taubat sungguh-sungguh kepada Allah, Allah Ta'ala ampun. Wa yudkhilakum jannat, kan Allah Ta'ala masukkan kamu dalam syurga pula. Hapus semua dosa ni, hapus bagi bersih, kan dosa dah tak ada. Lepas tu Allah Ta'ala buat apa? Dia masukkan kita dalam syurga pula. Bukan kata pergi masuk dalam neraka, azab dulu, tak, masuk dalam syurga. Sebab tu kita kata tuan-tuan, bila kita dengar hukuman yang Allah Ta'ala sediakan, kita kena ada rasa takut. Kita kena ada rasa takut. Kalau kita belum buat lagi, jangan buat. Kalau kita dah buat, taubat sungguh-sungguh kepada Allah. Allah Ta'ala tak ada halangan untuk dia, kan? Allah Ta'ala tidak ada halangan untuk dia hapuskan, padamkan dosa-dosa lampau yang kita buat, sebesar mana sekalipun dosa yang kita buat, setinggi mana sekalipun, sebanyak mana sekalipun. Maka para ulama mengatakan bahawa dosa ini dikenakan kepada orang yang berzina dalam keadaan dia belum bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi itu satu jawapan. Maknanya kalau orang tu bertaubat kepada Allah Ta'ala, dia kena tak hukuman tu? Kalau dia bertaubat, tak kena. Dia tak akan diazab oleh Allah. Dia tidak akan diazab oleh Allah kalau dia bertaubat. Sebab itu kita kata hukuman atas dunia pun dia boleh terlepas, hukuman di akhirat pun dia boleh terlepas. Sebab apa? Sebab atas dunia memang agama mengajar kepada kita jangan duk pergi mengaku. Kita istighfar, kita taubat dengan taubat sungguh-sungguh. Jadi orang pun tak tahu dosa kita, kita tak payah cerita pada orang, itu menjadi rahsia kita sahaja. Jadi hukuman atas dunia terlepas. Yang akhirat terlepas ataupun tidak? Terlepas juga. Sebab apa? Sebab kita bertaubat kepada Allah. Kan? Alam barzakh kita tak kena, pada mahsyar kita tak kena, neraka pun tak masuk. Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga, kan, dengan izinnya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan inilah yang dibahaskan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi Syekh Yusuf Qaradawi dalam salah satu fatwa dia. Apa yang Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebut? Dia kata, bila dia ulas, kan, dia ulas satu ayat Al-Quranul Karim berkenaan dengan azab. Dia ulas contohnya surah Al-Anbiya ayat 95, kan, surah Al-Anbiya ayat 95, yang mana dalam surah itu, ayat itu Allah Ta'ala sebut bahawa sungguh, maksudnya sungguh tidak mungkin ke atas penduduk sebuah negeri yang telah kami binasakan bahawa mereka tidak akan kembali kepada kami. Maka siapa orang ni? Kan, dan ini yang diutarakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam fatwa dia. Tapi dia kata yang tu tak penting. Penduduk negeri mana tak penting. Kan? Penduduk negeri mana tak penting. Macam kita tengok dalam Quran cerita banyak azab yang Allah Ta'ala kenakan. Sebagai mufassirun, dia sebut ini azab untuk kaum apa, kan, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut dan sebagainya, kan. Tapi dalam banyak tempat memang Quran tak sebut dengan jelas itu kaum mana. Walaupun ada ketika yang lain Quran sebut kaum Nabi Nuh dan sebagainya. Baik. Maka kalau mengikut fatwa, kan, sebahagian ulama, contohnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dia kata bahawa maksud ayat itu ialah Allah tidak akan melepaskan mereka dari hisab. Allah Ta'ala tak akan lepaskan mereka daripada azab akhirat walaupun mereka telah menerima azab di dunia. Tengok, tadi saya sebut contoh kepada tuan-tuan bagaimana pendapat ulama yang kata bahawa kalau kita taubat, kan, kalau kita taubat, contoh macam zina tadi,
pengajaran daripada hadis Ma'iz al-Aslami dan sebagainya, dengan fa'arada anhu, Nabi berpaling daripada Ma'iz, maka ulama buat kesimpulan kita jangan mengaku kita terlepas daripada hukuman dunia, kita taubat kepada Allah Ta'ala sungguh-sungguh, kita terlepas bukan sahaja azab dunia, hukuman dunia, tapi kita terlepas daripada hukuman akhirat. Tapi yang ni pula tuan-tuan, Syekh Yusuf Al-Qaradawi dia cerita macam mana dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Anbiya ayat 95 yang kita cerita tadi, Allah Ta'ala dia hukum penduduk sebuah negeri, dia binasakan mereka, yang mana mereka ni akan kembali kepada Allah. Maksudnya dah dibinasakan atas dunia, dihukum atas dunia, diturunkan azab atas dunia, akhirat dia kena lagi. Macam mana pula? Dahlah kena atas dunia, akhirat pun kena juga. Maka ini yang disebut, yang dihuraikan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dia kata apa? Dia kata ini dikenakan kepada orang yang tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya, contoh macam kita mengaji dalam bab mencuri, kan? Kalau tuan-tuan buka dalam kitab kita tu, orang mencuri, wasariqu wasariqatu, kan? Ayat tersebut, surah Al-Ma'idah ayat 38 tu, muka surat 86. Kalau tuan-tuan tengok muka surat 86 tu, hukuman ke atas pencuri, surah Al-Ma'idah ayat 38, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Maksud dia, dan pencuri lelaki dan pencuri perempuan, maka hukumannya potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa yang telah mereka usahakan, juga sebagai hukuman pencegahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah Allah Ta'ala Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Itu potong tangan bagi sesiapa yang mencuri. Baik, bila dia mencuri, potong tangan dia. Soalan sekarang ni ialah, bila dah dipotong tangan dia dah tak ada dah atas dunia, bila di hari akhirat nanti dia mati di alam barzakh, dia duduk di alam barzakh dalam kubur tu, dia kena seksa ataupun tidak? Di padang mahsyar, hisab dia macam mana? Azab di padang mahsyar macam mana? Adakah peluh dia sampai ke telinga sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah dia kena azab dengan matahari yang mendekati manusia, kan? Kemudian adakah dia dilemparkan ke dalam neraka, diseksa dalam neraka dengan sebab dia mencuri atas dunia? Maka Al-Qaradawi Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia kata apa? Dia kata bahawa bagi orang yang dikenakan azab atas dunia, sama ada hukuman tu dia kena hukuman mahkamah, kan? Hukuman mahkamah macam kita cerita tadilah, kena potong tangan ke apa, kena penjara dan sebagainya, ataupun azab Allah Ta'ala, kan? Allah Ta'ala kenakan azab dekat dia ditelan bumi ke, kan? Ditenggelami banjir ke, ataupun dihempap oleh bukit yang datang daripada atas, runtuh, landslide dan sebagainya, dia kena azab atas dunia. Adakah dia terlepas daripada hukuman akhirat? Maka Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahawa apabila dia dikenakan azab oleh Allah dan dia tidak bertaubat kepada Allah dengan atas dosa yang dia buat itu, maka dia tetap dikenakan azab di hari akhirat, walaupun dia kena hukuman atas dunia. Atas dunia dah tak ada tangan dah sebab mencuri, ataupun sebab dia berzina, dia kena rejam dengan batu sampai mati sebagai contoh. Dia kena rejam dah, tapi dia tak serik, dia tak rasa apa pun. Orang rejam dia tak heran. Dia tidak rasa takut kepada Allah, kan? Dia tidak takut dengan dosa yang dia buat, tidak menyebabkan dia ingin bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kita tak tahu dia taubat ke tidak, kan? Kita tak tahu. Taubat ni tuan-tuan, dalam hati dia, kita tak tahu apa yang ada dalam hati dia. Maka orang yang macam ni, walaupun dia kena rejam dengan batu sekalipun, walaupun dia dah kena potong tangan sekalipun, kalau dia perompak, kan, disolib, kan, dipotong tangan dan kaki secara bersilang, lepas tu disolib, kan, digantung mayat dia di atas kayu solid, kayu palang tu yang kita mengaji sebelum ni. Sebahagian ulama kata bunuh dulu,
Jenazah dia, mayat dia diletakkan di kayu solid. Kan, sebahagian yang lain mengatakan bahawa dia letakkan dia di kayu solid hidup-hidup, lepas tu dibunuh di kayu solid. Jadi orang macam ni, kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala, akhirat nanti dia tetap dikenakan azab oleh Allah Ta'ala. Sebab tu bila kita mengaji, tuan-tuan sekalian, kita dah faham dah. Kan? Apa yang kita faham? Yang kita faham ialah pentingnya taubat. Pentingnya taubat. Bila kita taubat, tuan-tuan, kita taubat sungguh-sungguh, dosa kita macam mana sekalipun, banyak macam mana sekalipun, kalau kita taubat sungguh-sungguh, walaupun atas dunia kita terlepas, atas dunia kita tak kena hukum apa-apa, orang tak tahu dosa kita, kerajaan pun, polis pun tak tahu dosa kita, apa jenayah yang kita buat, tapi sebab kita taubat sungguh-sungguh, akhirat, tuan-tuan, kita terlepas. Akhirat kita terlepas. Bukan sahaja kita terlepas, Allah Ta'ala bagi nikmat pula. Allah Ta'ala bagi nikmat pula. Yang ni yang kita nak kena faham betul-betul, tuan-tuan sekalian, tentang rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba dia. Bila kita taubat, kita dapat apa? Sebab tu bab hukuman ni yang kita mengaji tentang Maiz kan, bila dia lari, sahabat hambat dia pukul dengan tulang unta dan dia mati. Nabi, sebagaimana yang disyarahkan oleh para ulama, seolah-olahnya Nabi nak bagi tahu dekat sahabat, lebih baik biar dia lari je. Jadi ini yang kita perlu faham kan, berkenaan dengan azab kan. Azab ni, tuan-tuan sekalian, kita akan terlepas di dunia pun, kita terlepas di hari akhirat pun, kita terlepas jikalau kita bertaubat dengan taubat nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Baik, contoh saya nak tunjuk kepada tuan-tuan tentang kenapa bila kita taubat ni, tuan-tuan, kita boleh terlepas azab di dunia, kita terlepas azab di hari akhirat, kita terlepas. Contohnya dalam hadis kudusi kan, hadis kudusi sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Allah tabaraka wa taala kan, bahawa yakni Allah Taala telah berkata, ya ibadi kan, wahai hambaku kan, wahai hambaku, sesungguhnya kamu dah buat dosa, kamu ni dah buat silap, kamu buat dosa, kamu buat silap, bil laili wan nahar, malam pun kamu buat dosa, siang pun kamu buat dosa. Nak cerita banyaknya kita buat dosa ni kan, malam kita buat dosa, siang pun kita buat dosa. Tapi Allah Ta'ala kata apa dalam hadis kudusi ni, dalam Sahih Muslim? Allah Ta'ala kata, dan aku mengampuni dosa seluruhnya, jami'an, semua. Allah Ta'ala kata dia ampun semua, jami'an. Fastaghfiruni kan, maka mintalah keampunan kepadaku, mohonlah keampunan kepadaku, nescaya aku mengampuni dosamu. Sebab tu kita, tuan-tuan sekalian, soal hukuman atas dunia, soal azab di hari akhirat, benda ni kita mengaji, kita patut jadikan itu sebagai satu ancaman kepada kita supaya kita taubat sungguh-sungguh kan, supaya kita taubat sungguh-sungguh. Tak kiralah dosa apa yang kita buat kan, tak kira dosa apa yang kita buat. Dan dosa ni, tuan-tuan sekalian, dalam surah Al-Furqan ayat 70, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal saleh, mereka itulah orang-orang yang dosanya digantikan oleh Allah menjadi kebaikan. Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha penyayang. Tuan nampak tak? Macam mana Allah Ta'ala kata illa man taba, kecuali orang yang bertaubat.
siapa yang bertaubat, siapa yang beriman dan melakukan amal soleh, Allah Ta'ala buat apa dia? Allah Ta'ala buat yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Hak jahat dia tu, dosa-dosa yang dia buat tu, Allah Ta'ala ganti dengan kebaikan. Tu dosa tu tuan-tuan. Dosa ni hak kita duk buat banyak-banyak tu, Allah Ta'ala ganti dengan kebaikan. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayang, tuan-tuan rasa macam mana? Kita ada kereta buruk, kan? Kita ada kereta buruk dengan leaking minyak enjinnya, gear tak masuk-masuknya, kan? Masuk gear, tekan minyak, bunyi enjin punya kuat, kereta tak jalan. Start tak hidupnya, macam-macam masalah. Tiba-tiba orang datang kat kita, dia ambil kereta kita hak buruk, dia bagi Mercedes. Nak tanya tuan-tuan, rasa macam mana? Rasa macam mana? Dia bagi Mercedes hak showroom tu ke, ataupun hak bungkus plastik tu. Tuan-tuan rasa macam mana? Kereta kita tu dah lah Exia. Dah lah kereta murah sekali, Viva ke apa tak apa. Nanti tuan-tuan marah kat saya pula, apa sebut nama kereta aku pula. Tu contoh ya, saya terlintas yang tu, minta maaf lah kan. Nak bagi contoh kereta paling murah, tak kira kereta apa pun, kancil ke apa ke, kereta paling murah. Dah lah paling murah, buruk pula tu, rosak pula tu. Tiba-tiba datang satu orang, YB ke mana apa ke, datang orang kaya mana, dia kata saya nak ambil kereta pakcik ni, saya nak ganti dengan kereta baru. Dia bagi Mercedes pula, BMW ke, Lamborghini ke apa ke. Tuan-tuan rasa macam mana? Lompat kena heart attack, mati tu koi. Tak ada yang bawa. Na'udzubillah. Saja melawak. Baik. Tuan-tuan, tu orang, tu manusia. Itu manusia. Yang ni yang nak ganti ni Allah. Allah bila dia bagi ganti, tuan-tuan janganlah nak buat perbandingan dengan dunia. Seluruh dunia dengan isinya nak banding dengan benda yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita, tuan-tuan, tidak ada tolok banding. Tak ada tolok banding. Ambillah istana raja mana sekali, campur semua. Ambillah segala saham yang ada, orang kaya semua campur sekali. Apa 10 orang paling kaya di Malaysia ke, 10 orang paling kaya dalam dunia sekalipun, dunia, seluruh isi dunia ni nak banding dengan apa yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita, tak boleh banding. Jadi dosa kita tu, tuan-tuan, dosa yang kita duk buat tu, tak kira dosa apa sekalipun, Allah Ta'ala ganti dengan hasanat, dengan kebaikan. Yang ni, tuan-tuan, nak bagi semangat kepada kita. Allah Ta'ala bagi tahu dekat hamba dia betapa pengasihnya dia, betapa penyayangnya dia, betapa maha pengampunnya Allah Ta'ala. Rahmat yang tersedia untuk kita. Maka para ulama mengatakan bahawa yang kata hasanat itu apa dia? Kan, sebahagian ulama kata hasanat itu ialah taufik Allah Ta'ala, hidayah Allah Ta'ala, dan juga kemudahan kita untuk buat amal-amal salih. Kita ni senang je nak buat pahala, senang je nak buat ibadat yang mendatangkan pahala kepada kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu antara satu contoh yang disebut oleh para ulama. Manakala Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, dia bawa satu riwayat. Dia kata apa? Dia kata pasal Wahsy dengan kawan-kawan, dia kata apa? Dia kata kaifa lana bit-taubah. Dia kata kaifa lana bit-taubah, macam mana nak taubat ni? Pasal apa? Sebab dia dulu sembah berhala. Mana dosa teruk sangatlah, dosa syirik. Dulu sembah berhala. Dulu bunuh orang. Bunuh orang pula bukan bunuh orang biasa-biasa, bunuh orang beriman, orang baik-baik. Lepas tu berkahwin dengan wanita-wanita musyrik. Lalu Al-Imam At-Tabari kata, mereka ini Allah Ta'ala ganti dengan kebaikan, iaitu ganti dengan cara apa? Daripada sembah berhala kepada hanya mentauhidkan Allah Ta'ala, menyembah Allah Ta'ala. Dulu jadi tentera musyrik, sekarang jadi tentera Islam, kan, tentera Allah, lawan musyrik. Dulu berkahwin dengan perempuan-perempuan musyrik, sekarang berkahwin dengan wanita-wanita yang salihah, yang mukminah.
Manakala ada juga pendapat yang lain mengatakan bahawa maksud ganti dosa itu, sebahagian mufassirun mengatakan bahawa dosa tu betul ganti sungguh. Dosa ada berapa? Ada 1000 dosa contohlah kan. Kita nak bagi mudah faham. Ada 1000 dosa. Maka 1000 dosa tu ganti 1000 dengan 1000 pahala. Itu maksud dia. Kan sebahagian mufassirun kata macam tu. Contohnya, kalau dia ni dulu mabuk minum arak contohnya. Kan? Pernah berjudi. Lepas tu dia bertaubat. Maka dosa dia tadi tu, berat dosa dia tadi tu dialih kepada berat pahala. Kan kita akan menghadapi mizan, kan? Mizan tu hak dosa tu ditukar menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebut oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala, dia kata faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dia kata orang-orang yang dosanya digantikan oleh Allah taala, maksudnya ialah dosa-dosa mereka itu akan menjadi pahala kebaikan di hari akhirat nanti. Dosa tu sendiri yang Allah Ta'ala tukar menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi macam saya sebut tadilah, kalau mengikut Sa'id bin Musayyib, dia kata kalau kita buat perbandingan tadi, macam kereta tadilah, kereta buruk, kereta lama kita rosak, ganti dengan kereta baru. Kan? Rumah kita bocor, kan? Rumah kita rosak, tenggelam banjir, tiba-tiba ganti dengan rumah baru. Dan rumah yang digantikan itu bukan macam hak lama, jauh lebih baik daripada hak lama yang rosak tu. Itu maksud dia. Kan? Cuba tuan-tuan bayang, rumah setinggan. Dahlah rumah setinggan, geran memang tak ada pun. Kan? Geran tak ada. Lepas tu rumah ni pula bertakut-tangkut bersambung-sambung. Rumah anak belah kanan, rumah anak seorang lagi belah kiri, dapur share kongsi, kan? Toilet pula, toilet gali lubang saja. Lepas tu kerajaan nak ambil. Kerajaan nak ambil, dia kata nak bagi apa? Nak bagi kondo. Kan, seorang satu. Kita pun dapat satu, anak kita hak belah kanan pun dapat satu, hak belah kiri pun dapat satu. Kondo siap dengan segala kolam renang dan sebagainya. Hak tu tak boleh nak cerita. Seronok tuan-tuan. Tu baru kondo. Kan, baru kondo seronok tak boleh nak cerita. Hak ni tuan-tuan, pahala daripada Allah, dan syurga daripada Allah, yang mana tidak ada nikmat dalam syurga tu tuan-tuan. Nikmat dalam syurga tu benda yang tak pernah terbayang oleh kita, yang kita tak pernah rasa pun atas dunia. Tak payah ceritalah Switzerland ke, hotel 5, 6, 7 bintang ke apa ke, tak boleh cerita, tak boleh nak bayang semua. Tidak ada tolok bandingnya. Mudah-mudahan kita semua malam ni tuan-tuan, Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga Allah. Kita mohon kepada Allah supaya kita ni termasuk di kalangan orang-orang yang bertaubat kepada Allah, dan kita mintalah supaya dosa-dosa kita ni Allah Ta'ala tukar dengan hasanat, dengan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang disebut yang dalam kita mengaji, yang kita baca tadi. insya-Allah mudah-mudahan itulah yang Allah Ta'ala ganti kepada kita dengan pahala-pahala yang banyak di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.